Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi sahabat-sahabat dan teman-teman semua dalam program kita belajar membaca Al-Quran langsung daripada ayat Al-Quran berserta dengan hukum-hukum tajwid yang terdapat pada setiap kalimah dan ayat-ayat tersebut. Kali ini kita berada di dalam siri yang ke-5, iaitu dalam mempelajari membaca juzuk yang kedua. Tetapi kita masih berada dalam surah yang kedua, iaitu surah Al-Baqarah. Kali ini kita akan membaca ayat yang ke-154 hingga ke-158. Sebelum mulakan pembelajaran kita pada hari ini, saya mohon iaitu supaya subscribe bagi mereka yang baru view, kemudian komen jika ada perlu membuat komen ataupun memerlukan cadangan baru, memukakan cadangan baru, dan kemudian share dengan kawan-kawan yang lain. Mudah-mudahan saya yang mengajar, sahabat-sahabat dan teman-teman yang belajar, serta mengajak kawan-kawan belajar sama ada mereka hadir atau tidak, maka kita insya-Allah dikurniakan rahmah serta keberkatan dan dicurahkan kebijaksanaan di dalam usaha kita belajar membaca Al-Quran, insya-Allah. Kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini, insya-Allah. Ayat yang ke-154 bermula dengan kalimah wala dan takulu. Baik. Wala takulu, perhatikan ada tiga sana berhukumkan mad asli. Kita kena membaca dia dua harakah, iaitu la dengan ku dengan lu. Jadi waw dengan ta terbaca satu-satu harakah. Jadi bacaannya wala takulu. Kemudian liman yuqatalu, liman yuqatalu. Baik. Perhatikan hukum yang terdapat dalam kalimah, dua kalimah ini. Satu, limai, baik, ya. Bila bunyinya mai, iaitu dia adalah idgham ma'al gunnah kerana nun sukun bertemu dengan ya. Kemudian kita jumpa huruf qaf, huruf qalqalah di mana dia mati di sana. Qalqalah dia mati, jadi kita kena baca dengan qalqalah sugura, iaitu yuqatalu. Bunyinya yuqatalu. Kemudian kita jumpa kalimah berikutnya, iaitu fi sabilillahi. Saya baca 3 sekali kalimah. Sini fi, fa bertemu dengan ya sana. Kemudian ba bertemu dengan ya juga. Dia baca dengan hukum asli. Jadi fi 2 harakah, sabi bi 2 harakah, sa 1, dan lillahi. Baik. Sini selepas huruf lam baris di bawah, dia bertemu dengan nama Allah. Maka jalallah kita baca dengan nipis sebab sebelumnya baris bawah. Lam ni baris di bawah. Kita idgham syamsikan huruf lam ini dengan lam yang berada di dalam nama Allah tersebut. Jadi kita bunyinya lil sabilillahi. Baik. Jalallah yang nipis itu juga tentu dibaca dengan 2 harakah, sama ada tebal ataupun nipis kita baca dengan 2 harakah sebab dia nama Allah. Kemudian ha, hi, 1 harakah. Baik. Lepas itu kalimah yang berikutnya iaitu amwat. Baik. Di sini saya tuliskan iaitu baca dengan mad arid sukun ketika kita wakaf. Iaitu kita baca 2, 4 atau 6 harakah. Amwat. Iaitu mati dengan huruf ta yang hamas. Tetapi dalam keadaan kedua, apabila kita wasal, maka perhatikan di atas huruf ta ini ada baris depan dan mim kecil di sana. Mim yang ekornya panjang ke bawah. Itu menunjukkan kita kena baca dengan hukum iqlab sebab tanwin. Ini sebenarnya tanwin. Bertemu dengan ba. Jadi dia tukarkan baris dua tu, mim itu, untuk menunjukkan kita baca dengan iqlab. Itu bagusnya Resam Osmaniyah ini, iaitu dia tunjukkan dengan mim ini menunjukkan kita kena baca dengan iqlab. Macam mana baca dengan iqlab? Amwatum bal, tumbal. Itu cara membacanya. Baik. Kemudian kita pergi kepada kalimah berikutnya, bal ahya walakin la tash'urun. Perhatikan satu-satu. Sini bal baca dengan izhar, iaitu ba
gabungkan dengan lam yang mati bunyinya bal. Kemudian hamzah baris kata digabungkan dengan ha yang mati, dengan hamas. Kemudian ya di sini perhatikan ada tanda gelombang di sana menunjukkan kena baca dengan panjang lebih daripada 2 harakah. Kita perhatikan apakah jenis hukum yang perlu kita patuhi, iaitu kerana huruf alif bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu kalimah. Jadi hukumnya ialah mad wajib muttasil. Maka kita baca panjang 4 atau 5 harakah. Macam mana panjangnya? Ya. 1, 2, 3, 4. Atau 5 boleh. Kemudian kita perhatikan hamzah tanwin bertemu dengan kalimah berikutnya, iaitu bermula dengan huruf waw di sini. Maka apabila tanwin bertemu dengan waw, maka kita kena baca dengan idgham ma'al gunnah. Ingat, waw dengan ya ni adalah idgham nakis. Tengok perhatikan dia bunyinya. Itu dia bunyinya terus dengan waw itu jelas bunyinya. Kemudian wala la di sana baca 2 harakah, la ada tanda alif di sana asli. Kemudian kaf bawah ki tetapi dia bertemu dengan nun sukun. Nun sukun bertemu pula dengan la. Jadi kita kena baca dengan apa? Iaitu nun sukun bertemu dengan lam atau ra, kita baca dengan idgham bila gunnah, tanpa dengung. Baca macam mana bunyi bacaannya? Walakin la ni panjangnya 2 harakah saja kerana dia bertemu dengan alif sini. Iaitu mad asli hukumnya. Selepas itu kita jumpa tash'urun. Iaitu kita akhirkan kalimah tash'uruna ini dengan ma'ril sukun, jadi bunyinya tash'urun. Berapa panjang bunyi run itu? Iaitu 2, 4 atau 6 harakah dengan hukum mad ridli sukun. Okey, dapat. Kita dapat ayat 154 selesai. Kita baca sama-sama ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Okey, selesai. Jadi semua hukum dah ada di sana. Semua sahabat-sahabat dan teman-teman kena membaca mengikut hukum-hukum yang terdapat di sana. Baik. Kita pergi kepada ayat yang ke-155 bermula dengan wala nabaluwannakum. Baik, saya ambil satu dulu sebab dia ada sana ada 1, 2, 3 hukum. Qalqalah sughra, perhatikan di sini. Ba mati. Wala nabaluwannakum. Perhatikan di sini saya dengungkan wan di sini, iaitu nun bertasydid, kita kena guna hukum tadi qalqalah sughra naba. Kemudian kita jumpa wajibul gunnah, iaitu kita nun bertasydid, wanna, kemudian kum. Baik. Saya bunyikan dengung di sana, iaitu dia dibaca dengan ifa syafawi. Dia bukan hukum nun bertemu dengan ba. Kalau hukum nun bertemu dengan ba, tanwin bertemu dengan ba di sini. Ikhlas. Tapi ini adalah dibaca dengan ifa syafawi. Hukumnya hukum mim mati. Hukum mim mati bertemu dengan huruf ba. Baik. Okey, faham siang. Dan telah banyak kali kita jumpa ifa syafawi ini. Baik. Kemudian kita perhatikan kalimah berikutnya. Bi syai'im minal khawfi. Saya baca 3 situ dan kita bincangkan hukumnya. Bisyai, syai, iaitu syaiya sebelumnya baris di atas kena baca dengan lin. Bisyai, kemudian tanwin bertemu dengan mim. Baca dengan ma'al, idgham ma'al gunnah dengan dengung 2 harakah. Bunyinya tanwin bertemu dengan mim. Kemudian mim kan bertasydid juga. Minal nal di sana, pasal apa bunyi nal? Kerana ada hukum di sana alif lam qamariyah, maka baca dengan izhar qamari. Hukumnya kita baca dengan izhar qamari.
Apakah huruf-huruf yang jumpa tu? Di sana kita jumpa alif lam. Apa jenis alif lam? Alif lam qamariyah. Kenapa alif lam qamariyah? Huruf kha itu adalah huruf qamariyah. Kemudian kha itu bertemu dengan digabungkan dengan waw yang mati. Jadi waw sebelumnya baris di atas, kalau waw mati sebelumnya baris di atas kita baca dengan lin. Khaufi. Kemudian kita sambung dengan wal ju'i. Wal ju'i. Waw bertemu juga dengan alif lam qamariyah juga, iaitu huruf jim juga, huruf qamariyah. Maka kita baca dengan izhar qamari, bunyinya wal. Kemudian jim bertemu dengan waw di sana, baris depan sebelumnya, jadi ju dibaca dengan mad asli ju tu. Wal ju'i. 1 2 1. Wal ju'i. Kemudian wa naqasim minal amwali. Baik. Perhatikan hukum-hukum. 3 kalimah saya baca. Wa naqa. Baik. Qaf itu adalah huruf qalqalah. Bila dia mati, kita kena baca dia dengan qalqalah sughra sebab dia berada dalam tengah-tengah kalimah ataupun tengah-tengah bacaan ayat. Itu kita sambung dalam wasal. Misalkan dia di ujung, misalnya dia ada mati, maka kita baca dia dengan qalqalah sughra juga. Dalam ni senang dalam satu kalimah. Jadi, qalqalah sughra, kemudian tanwin bertemu dengan mim, apa kita nak baca? Biasa hukum tanwin bertemu dengan mim baca dengan tasydid, iaitu mim bertasydid baca dengan idgham ma'al gunnah. Bunyinya sim minal wa naqasim minal amwali. Mi nun bertemu dengan alif lam qamariyah juga, iaitu huruf hamzah adalah huruf qamariyah, maka kita baca dengan izhar qamari nal minal. Jangan panjang, jangan dengung. Minal izhar. Kemudian am di sana, hamzah bertemu dengan mim yang mati, baca dengan izhar syafawi. Bunyi dia tutup bibir. Amwali. Wa kenapa panjang? Iaitu sebab waw ada huruf alif di sana. Sebelum alif baris di atas, maka baca dia dengan mad asli. Amwali. Lam bawah li. Baik. Seterusnya kita pergi kepada wal anfusi wathamarat. Saya berhenti wakafkan dekat situ. Ada tanda anak panah tu ke bawah, maknanya kita boleh berhenti di sana sebab ada qaf lam ya. Kita jelaskan tentang hukumnya. Wal di sini bertemu dengan izhar qamari atau hamzah, huruf izhar huruf qamariyah, maka kita baca wal. Itu hamzah ni kita baca dengan waw ni dia campur digabungkan dengan lam yang mati, bunyinya wal dengan izhar qamari. Kemudian hamzah ini bertemu dengan nun. Nun pula nun yang sukun. Bertemu pula dengan huruf fa. Nun sukun bertemu huruf fa. Saya tunjuk ni, perhatikan. Apakah hukumnya? Hukumnya ifa hakiki sebab nun itu tak ada tanda mati pun. Dia menunjukkan dia baca dengan ifa sebab dia jumpa huruf ifa. Huruf ifa ni adalah huruf fa. Jadi bacanya walanfu. Si. Si baca dengan hamas dan safir. Kemudian terus sama si was. Pasal apa bunyinya was? Iaitu kerana waw ini bertemu dengan alif lam samsiah, huruf tha adalah huruf samsiah, maka kita baca dengan idgham samsi, maksudnya waw dengan huruf tha, itu maksud idgham. Idgham apa? Waw kepada dengan huruf tha. Was bunyinya. Kemudian sa di atas sa, ma di atas ma, ra di atas ra, tapi ada huruf alif, huruf mad, dan disukunkan penghabisan bercantum dengan huruf ta itu disukunkan, maka kita baca dengan mad arid li sukun sebab sebelum huruf ta yang disukunkan tu ada mad asli di sini. Tu jadi dia mad arid li sukun. Macam mana bacanya? Wassamarat. Baik, perhatikan ro atas tebal. Rot ada angin, hamas. Baik, kita wakaf dengan hamas huruf ta. Kemudian kita sambung dengan kalimah wabashiris sabirin. Wabash, wa ba digabungkan dengan huruf shin bertasydid, bunyinya wabash, dia tu hamas. Dan shi baris bawah
Ri bertemu dengan alif lam samsiah, iaitu huruf sad itu adalah huruf samsiah. Maka kita baca dia dengan wabashiris so. Kenapa panjang? Iaitu so ada selepas huruf sad ada huruf alif dan sebelumnya baris di atas huruf sad itu, maka kita baca dengan mat asli. Itu sebab dia panjang 2 harakah. Dan B satu saja. Rin. Baik. Kenapa panjang kita baca? Sebab nun tu kita sukunkan. Kita sudah berakhir dalam ayat yang ke-155, kita wakafkan huruf nun itu disukunkan. Kita wakafkan dekat kalimah sabirin dan kita gunakan nun ini disukunkan dan kita guna hukum ma'ril sukun, baca dengan panjang 2, 4 atau 6 harakah. Wa basyiris sabirin. Jadi selesai ayat yang ke-155, kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tarik nafas panjang-panjang dan tahan, baru kita mula bacaan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. Kalau kita tak boleh baca panjang sangat, kita baca balik semula. Berarti kita berhenti kat mana? Waju' di sana kita balik. Berhenti. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Nampak? Kenapa saya panjangkan ju' itu? Sebab saya wakaf kat situ. Wakaf kat situ kita perhatikan. Saya matikan huruf, sukunkan huruf ain. Kemudian sebelum ain itu ada mad asli, jim waw di sini. Iaitu jim baris depan, lepas tu bertemu dengan waw. Jadi kita boleh berhenti di situ dengan memanjangkan. Kalau sini, lin pun kena panjang juga kalau kita wakaf kat sini. Jadi ini satu pelajaran. Bagaimana kita nak berhenti di dalam satu-satu ayat yang belum tamat. Ayatnya kita nak berhenti tengah-tengah. Baik, kerana nafas kita tak cukup. Saya kata. Baik. Itulah caranya panjang. Kemudian kita sambung. Wa naqasim minal amwali wal anfusi. Baik, tak ada sambung sini. Jadi kita baca wa naqasim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Itu wakaf kat situ. Wa basyiris sabirin. Okey, tamat kita baca ayat 155. Kemudian kita sambung dengan ayat berikutnya 156, iaitu daripada kalimah allazina. Perhatikan, permulaan ayat ini bermula dengan alif lam. Alif itu pada alif itu ada hamzah wasal. Maka tidak ada baris. Bagaimana kita nak membacanya dengan baris? Bagaimana kita nak memberi baris? Iaitu memang hukumnya alif lam ta'rif ni, apabila dia bermula dalam sesuatu ayat, dalam satu kalimah, maka kita kena baca dia baris atas. Bunyinya al. Al, ya baik. Di sini oleh kerana dia al-lazina, maka dia dibaca dengan idgham samsi sebab huruf lam itu adalah huruf samsiah. Jadi kita baca al-lazina. Baik. Zi 2 harakah, baca panjang 2 harakah. Sebab mad asli sebelum ya baris bawah. Berapa harakah? 2 harakah. Kemudian kita sambung. Iza asabathum musibah. Berhenti situ. Baik. Perhatikan iza. Kenapa iza tu saya baca panjang lebih daripada 2 harakah? Iaitu antara 4 dengan 5 harakat. Iaitu kerana huruf alif ini bertemu dengan hamzah. Jadi kita kena guna hukum. Oleh kerana dia bertemu dalam 2 kalimah, maka kita baca dengan hukum mad jaiz munfasil 4 atau 5 harakah. So di sana saya baca panjang juga 2 harakah kerana dia mad asli. Sebab sad ada huruf alif dan sebelum alif baris di atas. Kemudian ba digabungkan dengan ta yang mati bunyi bat dengan hamas. Kemudian baik. Kenapa saya dengungkan? Kerana dia kena idghamkan dengan dia adalah idgham misalin sagir, iaitu huruf mim bertemu dengan huruf mim yang bertasydid, iaitu
Ini adalah hukum mim mati bertemu dengan mim yang bertasydid. Jadi kita baca dengan idgham mislain sagir ataupun hukum idgham lagi satu ialah mutamasilain. Idgham mutamasilain sama. Tapi dia ni tertakluk kepada hukum mim mati, kita guna idgham mislain sagir. Baik. Bacaannya sama. Kemudian musibatun. Baik. Mim mu si di sini baca dengan mat asli, dua harakah. Sebab tu sebab selepas sod baris bawah ni ada huruf ya. Kemudian ba. Tadi saya matikan dia, saya wakafkan mabutah itu dengan huruf ha. Bah. Musibah. Jangan panjang. Tapi apabila kita menyambung, baik kita sambung. Musibatu qalu. Sampai situ saya tunjuk qalu. Baik. Tanwin di sini ta, ta mabutah itu tanwin bertemu dengan huruf qaf. Kita baca dengan ifa hakiki. Kemudian qalu inna. Saya baca lu panjang lebih daripada dua harakah. Kerana huruf alif ini bertemu dengan hamzah. Dalam dua kalimah kita guna juga hukum mad jaiz munfasil. Jadi kemudian kita sambung inna, inna, sama juga dua harakah tetapi nun itu berdengung bunyinya sebab dia adalah nun bertasydid dibaca dengan wajibul gunnah dengan gunnah dua harakah. Na juga di sini mad asli dibaca dengan dua harakah. Kemudian bertemu dengan kalimah lillahi. Baik. Oleh kerana dia nama Allah, dia bermula dengan lam baris bawah baca dengan nipis. Jalallah itu dibaca dengan nipis. La itu tetap dua harakah. Lillahi. Ada setengah Quran dia tulis tanda alif kecil di atas tasydid. Di sana menunjukkan la itu dibaca dengan dua harakah. Kemudian kita pergi kepada kalimah berikutnya wa inna. Tadi inna tak ada bezanya, cuma wa inna ada satu tertinggal iaitu wa baris waw itu tertinggal baris di atas wa inna. In sama dua macam di sini tadi. Cuma tambah wa di situ iaitu dan sesungguhnya ilaihi. Ilaihi lai itu bunyinya lin iaitu ilaihi roji'un. Ra dua harakah, un tu saya baca panjang. Perhatikan dah tahu semua iaitu sebelum huruf nun yang kita sukunkan ada huruf mad di sana iaitu mad asli ain dengan waw ni Jadi mad asli itu yang kita baca dia dengan hukum ma'ril disukun. Ra sini dah tentulah ra bertemu dengan alif, ra tu baris di atas, baca dengan tebal, kemudian baca dengan panjang dua harakah mad asli hukumnya. Jadi kita baca daripada allazina sampai roji'un ni baca ma'ril disukun 2, 4 atau 6 harakah. Perhatikan kita baca. Boleh baca habis atau boleh baca habis, kita berhenti dekat sini. Tengok cara saya berhenti di qalu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazina iza asabathum musibatun qalu. Perhatikan saya berhenti. Dua. Ingat. Apabila mad jaiz, kita wakaf dekat mad jaiz itu, kita tidak boleh baca 4 atau 5 harakah lagi kerana dia sudah bertukar menjadi, sebab kita wakaf. Dia tak ada dah, hamzah ni tak ada. Kita wakaf kat situ. Maknanya tak ada huruf lain kononnya. Ibaratkan. Jadi dia jadi mad asli. Itu sebab saya baca qalu sama panjang qa dengan lu, dua harakah. Itu kriteria bagi mad jaiz. Dia bila diwakaf dia jadi mad asli, tidak seperti mad wajib. Mad wajib kenapa dia tak boleh bertukar jadi mad asli? Sebab hamzah akan berada di dalam kalimah itu. Faham? Itu kena faham mad jaiz dengan mad wajib. Dan kalau mad wajib kita wakafkan, kita kena baca 5 atau 6 harakah. Yang bagusnya 6 harakah. Baik. Kemudian kita sambung. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Perhatikan di sini, ini mustahak saya bagi tahu pada sahabat-sahabat dan teman-teman semua. Ini adalah apabila kita menerima sesuatu musibah, kita bukan kata mati saja, luka ke musibah, apa jenis saja musibah sama ada kecil atau besar, kita mesti baca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita dari Allah dan pada Allah jualah kita akan dikembalikan. Iaitu kita dikembalikan kepada Allah. Baik. Begitu juga penyakit. Kita dapat penyakit kata. Kita pun baca Inna lillahi wa ilaihi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Penyakit itu datangnya daripada Allah juga. Genaknya atas sebab-sebab kecuaian kita ke. Kita dapat musibah itu. Maka kita serahkan kepada Allah semula. Baik. Iaitu kita bacalah ini. Itu sebab dia kata qalu, katakanlah atau bacalah. Ibaratnya macam tu. Baik, kita sambung kalimah berikutnya. Ulaika alaihim. Baik. Ulaika. Baik, perhatikanlah di sini saya baca lebih daripada 2 harakah. Iaitu alif kecil ini, nampak alif kecil bertemu dengan hamzah. Baris bawah. Ula hamzah ni boleh juga dibubuh di bawah sini, bubuh baris. Atau bubuh di dalam letak tu, dalam lekuk itu, hamzah baris bawah. Ulaika. Baik. Apa hukumnya? Ni baru mad wajib. Itu sebab bila kata, kalau saya wakaf kat sini pun, mad wajib tu tetap ada di situ. Sebab dia bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Baik. Yang hamzah ni dalam kaf ini, untuk membezakan. Apabila ada hamzah dalam huruf macam lam ini, itu menunjuk dia kaf, dia bukan lam. Itu supaya kita tidak keliru. Ya, jadi jangan tanya kenapa ada hamzah dekat kaf itu. Sedangkan kita belajar huruf hijaiyah tak ada pun huruf dalam huruf kaf itu hamzah. Jadi kita kena faham untuk membezakan antara kaf dengan lam. Jadi dia ada bubuh hamzah pada kaf itu. Baik. Sambil itu kita dapat saya menjelaskannya. Kemudian alaihim, baik, lam di sini ya jadi lin sebab sebelumnya baris di atas. Him di sini dengan mim yang mati, ha bertemu dengan mim yang mati, kita baca dengan izzah syafawi. Alaihim, baik, terus tutup bibir. Salawatum mir rabbihim. Saya baca 3 supaya kita senang menyebutnya. Satu la, satu wa. Baik, kenapa wa tu panjang? Kerana waw tu sepasnya ada huruf alif dan waw tu baris di atas. Baca dengan mat asli. Salawatum. Tanwin bertemu dengan mim. Iaitu baca dengan idgham ma'al gunnah. Hukum tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Iaitu huruf mim. Kemudian nun sukun pula bertemu dengan ra. Apa hukumnya? Hukum nun sukun bertemu dengan ra. Kalau bertemu dengan lam, bertemu dengan ra, kita baca dengan idgham bila gunnah. Tak ada dengung. Terus masuk. Mir. Mir. Rob. Ra itu kenapa bunyi rob? Kerana dia digabungkan dengan ba yang bertasydid. Rob. Kemudian bi. Kemudian ha bertemu dengan mim yang mati. Baca dengan izzah syafawi. Dapat hukumnya mad asli. Idgham ma'al gunnah, kemudian idgham bila gunnah. Ada 2 hukum idgham di sini yang kita jumpa dalam 3 kalimah berikut. Salawatum mir rabbihim. Cuma idghamnya berbeza. Satu yang berdengung, satu yang tidak berdengung. Satu yang ma'al gunnah, satu yang bila gunnah. Kemudian kita jumpa warahmah. Saya wakaf kat sini. Ada anak panah sini. Warahmah sebab dia suat lam ya. Kalau sambung pun boleh. Baik. Kita cerita pasal wakaf dulu. Bila wakaf kita matikan huruf ta marbutah ini iaitu bunyinya ha. Baca dengan ha. Warahmah. Perhatikan ha dengan ha. Beza. Maksudnya kuat bunyi pedas. Kemudian mah bunyinya di pangkal halkum. Ha tu mah bunyinya. Kemudian kita baca wa ulaika. Saya jelaskan dulu hukumnya.
Kita berhenti kat sini dulu. Nanti kita baca pada sini. Nanti baru kita sambung dengan wa ulaika ni dengan kalimah yang berikutnya di papan yang belakang. Baik. Wa ulaika penjelasan di sini kenapa la baca panjang sama dia juga di sini. Iaitu hukumnya dibaca dengan mad wajib muttasil kerana dia berjumpa dengan hamzah. Alif itu berjumpa dengan kalimah dengan hamzah dalam satu kalimah. Satu kalimah, maka kita baca dia dengan mad wajib muttasil iaitu 4 atau 5 harakah. Baik. Kita baca yang ini dulu. Yang papan pertama ini sampai warahmah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika 'alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Baik. Kita sambung muka yang berikutnya. Kita dah baca Baik. Saya alih dulu papan ini. Baik, tadi kita berakhir dengan apa? Wa ulaika humul muhtadun. Baik. Apa yang perlu kita perhatikan iaitu hukum di sana iaitu mul saya baca. Humul. Kenapa baca humul? Iaitu kerana mim tu baris depan bertemu dengan alif lam qamariyah iaitu huruf qamariyah huruf mim. Jadi kita baca dia dengan iza kamari. Dan mim itu baris depan dia bertemu dengan ha yang dimatikan. Itu muh bunyinya. Jadi gabungan bunyi mim dengan ha itu. Muh, kemudian ta, kemudian dun. Saya baca panjang. Dun itu kerana nun itu kita sukunkan. Selepas itu sebelum nun itu dia mestilah huruf mad ataupun mad asli, hukum mad asli ada dia sebelum huruf nun itu. Jadi itu sebab kita baca dia mad juga, tapi mad arid disukun iaitu huruf akhir yang kita matikan. Itu sebab kita bacanya 2, 4 atau 6 harakah. Dan sini ada tanda bintang menunjukkan dia habis kita satu ain bacaannya. Dan kita mula ain yang baru. Iaitu tamat satu ain dan memulakan ain yang baru. Iaitu kita sambung dengan ayat yang ke-158. 157 tadi sambung, kita sambung bacaan dia. Sama-sama kita baca. Ulaika humul muhtadun. Baik, tu. Kemudian kita pergi kepada ayat yang terakhir iaitu ayat 158. Bermula dengan Inna safa. Baik, saya baca dua. Inna, pasal apa bunyi in, iaitu dia nun bertasydid baca dengan dengung. Kemudian nun itu bertemu dengan alif lam samsiah. Maka kita idgham samsikan huruf nun itu dengan huruf sad, itu huruf samsiah. Sad. Inna sa fa dua harakah. Jadi 3 hukum sana wajib gunnah, idgham samsi dan mad asli. Inna safa. Kemudian kita sambung wal marwata. Wal di sana dibaca dengan iza kamari sebab waw ini bertemu dengan alif lam kamariyah, huruf mim adalah huruf kamariyah. Perhatikan sini tadi. Sini pun mim juga. Jadi bacanya iza kamari. Wal iaitu waw kita mati dengan huruf lam. Kemudian mim itu bergabung dengan ra yang mati. Mar sebelumnya pada serta baca dengan tebal. Kemudian wa ta. Kemudian kita pergi kepada kalimah berikutnya. Saya baca 3 kalimah sekali. Min sya'airillah. Okey. Itu semua ada penjelasan. Kenapa berlagu-lagu panjang-panjang pula bacanya masa nama Allah itu. Baik. Kita pergi dulu sini. Nun sukun bertemu dengan huruf shin adalah huruf ifa. Maka kita baca dengan ifa. Antara izhar dengan idgham iaitu min sya. Kemudian kenapa kita baca panjang? Di sana ada alif, selepas alif ada hamzah. Maka kita baca dengan mad wajib muttasil. Sya'a berapa panjang harakat
mad wajib ini, iaitu 4 atau 5 harakah sama juga panjangnya dengan mad jaiz. Kemudian kemudian ra sini bergabung dengan nama Allah di sana, iaitu kita idgham syamsikan huruf ra ini baris bawah dengan lam di sana, jadi bunyinya tebal ke nipis? Nipis, saya dah tulis sana. Jalallah, nipis kita wakaf dekat sana, ada tanda anak panah saya tunjukkan, saya nak wakaf di sana supaya tak panjang. Jadi, bacaannya mesti bila kita wakaf nama Allah, boleh baca 2, 4 atau 6 harakah. Syairillah, 2 harakah. Syairillah, 4 harakah. Jadi kita baca daripada mula. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Baik. Kita sambung kalimah yang berikutnya, faman. Baik. Perhatikan, faman bertemu dengan ha di sini. Nun di sana tidak ada apa-apa tanda menunjukkan dia baca dengan efa ha kiki. Itu efa A-S-R-F-F-A, efa hakiki. Sebab dia bertemu dengan huruf efa. Itu sebab dia tak ada tanda mati di sana. Nun sukun bertemu dengan huruf ha. Itu faman hajjal baita. Baik. Daripada kalimah faman hajja. Baik, hajja. Kemudian sambung jal. Saya baca hajjal baita. Baik. Jal di sana bunyi dengan izhar kamari sebab huruf jim itu bertemu dengan alif lam kamariyah, iaitu huruf ba, huruf kamariyah, maka kita baca dengan izhar kamari. Kemudian bai itu kita baca dengan lin sebab sebelum ya baris di atas. Kemudian ta dengan hamas. Kemudian kita sambung awi'tamara fala junaha. Saya baca berapa tu? 1, 2, 3, 4 kalimah sekali. Waw pasal bunyi wi, iaitu kerana dia diwasalkan oleh hamzah wasal dengan huruf ain yang mati. Itu daripada waw, huruf waw bulat mulut, daripada mulut bibir pergi kepada mahraj ain di tengah halqum. Tamaro, ro baca dengan tebal, tamaro fala junaha. La dengan na di sini adalah mad asli. Saya tunjukkan satu huruf mad asli sini, saya tunjukkan apa nah, mana dia yang mad asli. Fala, la mad asli, iaitu lam bertemu dengan alif. Na pun mad asli, nun bertemu dengan alif juga. Kemudian alaih, saya bunyi bila kita wakaf di sana, saya sukunkan huruf ha itu. Itu sebab bunyinya alaih. Boleh ke saya panjang? Sedangkan di sini sebelum ha, dia lin. Di sinilah berlakunya hukum mad lin. Ataupun mad lin, di mana bila kita wakaf, kita boleh baca panjang 2, 4 atau 6 harakah. Contoh, sebab itu saya berhenti di sana. Nak tunjukkan contoh macam mana kita baca. Saya baca daripada sini. Faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaih. Itu yang boleh kita panjang sebab dia mad lin ataupun mad lin. Kemudian sambung. Kemudian kita jumpa kalimah berikutnya, ayyattawafa bihima. Apa hukum yang ada di sini? Iaitu ada idgham ma'al gunnah, iaitu nun sukun bertemu dengan ya, iaitu dengan idgham nakis. Bunyinya nun hilang terus pada ya saya. Tawa ya ditasydid dengan huruf ta bunyi ya ta. Kalau kita berhenti di situ ada bunyi kalkalah, tapi bila kita sambung kalkalah itu hilang. Yattawafa bihima. Ma di sana kita wakaf dengan mad asli sebab mim ada huruf alif. Sana boleh wakaf sebab ada jim di sana. Kemudian kita sambung dengan wa man tatawwa'a khairan
fa innallah. 1, 2, 3, 4, 5 kalimah. Baik. Perhatikan waman nun sukun bertemu dengan huruf ta iaitu huruf ifa. Baca dengan ifa hakiki antara izhar dengan idgham. Waman tatawwa'a tatawwa'a. Kemudian khairan. Baik. Kenapa bunyi ram iaitu ifa juga. Ifa hakiki antara izhar dengan idgham kepada huruf fa iaitu huruf ra, ran, ram fa inna. Baik. In baca dengan wajib guna. Kemudian nallaha. Baik, baca dengan tebal. Sebab sebelum nama Allah nun baris di atas. Jadi bunyinya fa innallaha. Baik. Lepas tu kita sambung kalimah berikutnya syakirun alim. Apa yang sahabat-sahabat dan teman dapat lihat macam saya baca tadi, iaitu pertama sya tu panjang dan ra tu baris dua depan tapi dibaca dengan pendek, tak didengung. Syakirun alim, sebab tanwin bertemu dengan huruf halqum, huruf ain baca dengan izhar khalqi. Kemudian lam baris bawah li bertemu dengan ya, kemudian kita sukunkan huruf mim itu baca dengan mat disukun sebab sebelum mim yang disukunkan itu ada huruf mat dan mat itu adalah mat asli. Jadi bacanya dengan mat arti sukun 2, 4 atau 6 harakah. Kita baca daripada mula. Inna safa wal marwah. Sambung lagi. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Sambung. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaih. فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العظيم. Jadi itulah sahaja bacaan kita ayat yang ke-154 hingga ayat yang ke-158, iaitu membaca setiap kalimah, menyebutkan suku kata, membunyikan setiap suku kata dan mematuhi semua hukum-hukum tajwid yang terdapat pada kalimah dan seluruh ayat yang kita baca tadi. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi.